Selamat pagi kepada semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan meneruskan merenungi firman yang dikatar, yang dikobar oleh Kristus Yesus di bukit. Dan firman yang kita akan terus merenungi adalah Matius bab 5 ayat 10 sampai 12. Dan tema untuk pagi ini ialah dianiaya kerana kebenaran mengikut jejak langkah Kristus. Dianiaya kerana kebenaran mengikut jejak langkah Kristus. Dan kita akan sama-sama menyelidik firman ini dengan menggunakan buku yang ditulis oleh Dr. Wong Kim Hing, Menjadi Umat yang Bersukacita dalam Kerajaan Allah. Mari kita datang bersama untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas karunia Tuhan. Kami datang kepada Tuhan sebab Tuhan adalah baik. Bantulah kami untuk memahami akan firman. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa bersama. Amin. Saudara-saudari, marilah kita meneroka tema penganiayaan kerana kebenaran dan kos menjadi pengikut Kristus. Yesus mengajar dalam Matius bab 5 ayat 10 sampai 12 tentang berkat yang datang kepada mereka yang dianiaya kerana kebenaran. Mari kita menyelidik makna mendalam ajaran ini dan bagaimanakah ia membentuk kehidupan kita sebagai pengikut Kristus Yesus. Berita kerajaan surga, Yesus menyampaikan berita bahawa kerajaan surga telah dekat dan manusia harus bertaubat dan memasuki kerajaan ini. Ini adalah intipati korban dan semua ajarannya, mukjizatnya dan tindakannya untuk menunjukkan kehadiran kerajaan itu. Bagi mereka yang setia mengikut Yesus Kristus, hidup mereka dipenuhi dengan keamanan dan kepercayaan kepadanya. Namun tidak sukar untuk melihat bahawa kehadiran kerajaan Tuhan juga membawa konflik dan penderitaan. Saudara-saudari, apakah konflik dalam kehidupan Yesus? Yesus menghadapi percubaan daripada iblis. Di samping ini, khobar di bukit mententang ajaran kebudayaan yang sudah wujud, juga mengkritik para ahli daulat dan orang Farisi. Walaupun mereka sebar sikit boleh mengetahui lebih tentang Alkitab Perjanjian Lama, tetapi mereka lupa intipati dalam firman Tuhan. Maka Yesus Kristus mengkritik mereka. Ada bentuk, tidak ada semangatnya. Ada bentuk, tidak ada dalam energi. Yang betul terhadap kasihi Tuhan dan orang di sekeliling. Yesus mengusir roh-roh yang jahat, konflik dengan orang yang tidak beraman seperti domba di tengah serigala. Saudara-saudari, konflik dengan pemimpin agama adalah nyata dalam buku Injil. Ahli daulat dan orang Farisi menggantikan firman Tuhan dengan tradisi manusia. Yesus memberi amaran untuk menjauhkan diri daripada ajaran ahli daulat dan orang Farisi. Yesus melamarkan penderitaannya yang pertama, pengajaran tentang penceraian kerana ketegaran hatimu. Musa membenarkan pempisahan di antara pasangan atas sebab-sebab yang khusus seperti penjinaan. Tetapi pada awal Tuhan tidak begitu. Maksud ke Jerusalem. Yesus masuk ke Jerusalem dengan menggunakan keledai, membersihkan baris suci dan mengkutik pohon ara yang tidak berbuah. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang anak, penyewa kebun anggur yang jahat dan perjamuan kahwin anak raja. Beliau juga menjawab soalan tentang cukai dan kebangkitan. Saudara-saudari, kita juga lihat Yesus memberi soal balik kepada ahli daulat tentang Mesaya dan mengecam ahli daulat dan orang Farisi. Penderitaan dan sengsara Yesus perlu dimati di atas salib, dan sebelum itu dia juga melalui penderitaan. Pada akhirnya dia disalibkan dan mati dan dikuburkan. Kita lihat semua konflik yang dialami Yesus adalah manifestasi kehadiran kerajaan surga. Yang Yesus berkata, sejak zaman Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserang dan orang-orang yang melayannya cuba menguasai dengan kekerasan. Satu penjelasan lebih dekat dengan makna
literal ialah kehadiran kerajaan surga di dunia menghadapi tentangan dan rintangan kuat dari dunia ini. Ini adalah konflik antara kerajaan surga dan kerajaan dunia. Dan Yesus sendiri dari lahir sehingga disalikan harus mentanggung penderitaan. Yesus Kudus menjadi murid Tuhan adalah mengikut jejak Yesus. Berjalan di jalan yang telah Yesus lalui, Yesus datang ke dunia untuk memanggil kehadiran kerajaan Tuhan yang menghadapi penting dunia dan mengalami penderitaan. Murid-murid juga mesti menghadapi serangan dari kedua-dua kerajaan dan menderita kerana kebenaran Tuhan. Bagi murid-murid panggilan untuk menjadi murid Tuhan dan mengalami penderitaan adalah proses yang beransur-ansur. Dari hari pertama mereka berhadapan dengan Yesus, mereka telah dipersiapkan untuk berada di sebelah kanan dan kirinya dalam kemuliaan. Yesus hari pertama mereka mendengar tentang penderitaan itu adalah ketika Yesus menghantar mereka untuk memberitakan Injil. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kamu cerdik seperti ular dan turus seperti merpati. Berjaga-berjaga terhadap manusia kerana mereka telah menyerahkan kamu ke mahkamah dan mereka akan mencapuk kamu di rumah ibadat mereka. Kerana kamu akan diserak dan menghadap penguasa dan raja-raja sebagai saksi kepada mereka dan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pada masa itu murid-murid tidak tahu bahawa penderitaan mereka akan berterusan kerana mereka melihat bahawa Injil Yesus yang membawa pengaruh kepada kehidupan rohani mereka dan mukjizat yang dilakukan itu tidak dapat disebarkan tanpa konflik dan penderitaan. Yesus pertama kali memberitahu murid-murid tentang kematiannya yang akan datang dan kebangkitannya di Jerusalem. Petrus tidak dapat menerimanya dan berusaha untuk mentegur Yesus. Kemudian Yesus mentegur Petrus dengan keras. Yesus berkata, sesiapa yang ikut aku, yang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sesiapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangannya. Tetapi sesiapa yang kehilangan nyawanya kerana aku akan memperolehinya. Jadi Yesus berkata kepada mereka bahawa kerajaan surga akan datang dalam kemuliaan. Namun sebelum kemuliaan itu datang, dia harus mentanggung salib. Murid-muridnya tidak dapat mengelakkan penderitaan itu. Tanpa kayu salib, tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, tidak ada Injil untuk diberitahukan. Setiap murid Yesus mesti bersedia mentanggung penderitaan demi kemuliaan Tuhan. Inilah adalah jalan untuk ditunjukkan oleh Yesus dan murid-muridnya mesti mengikutnya dengan penuh ketaatan. Terus berkata, tetapi apa yang dahulu melupakan keuntungan padaku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus. Penderitaan yang ditanggung demi Injil bukannya sesuatu yang sia-sia, karena penderitaan membawa kemuliaan dan ini adalah sebahagian penting dalam kehidupan rohani setiap orang Kristian. Jadi saudara-saudari, marilah kita mengikut Kristus Yesus. Apabila kita rela untuk hidup demi Yesus, untuk memperkuat prinsip Yesus, mungkin kamu diserang orang, tetapi kamulah sedang mengetahui lebih tentang Kristus Yesus melalui mempelajari langkah-langkah Yesus jejak, dan inilah kau sebagai pengikut Yesus. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, bantulah kami berani supaya untuk memikul salib sendiri, sebab walaupun mungkin kami akan hilang jiwa, tetapi kami akan memperolehi jiwa yang lebih bermakna. Puji Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan kita jumpa lagi.